Kementerian Belia dan Sukan Sabah diminta untuk mencungkil lebih ramai bakat baru dalam sukan bagi memastikan ada atlet pelapis Sabah pada masa akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata ia boleh dilakukan dengan mengadakan pelbagai program atau pertandingan sukan untuk mencari bakat baru di seluruh negeri. Beliau berkata demikian pada majlis meraihkan pencapaian atlet Sabah sempena Tamasya Sukan SEA ke-31 Hanoi 2021 di Dewan Bankuasi Menara Kinabalu hari ini. Sumbangan itu Haji Ji berkata kerajaan negeri dalam belanjawan 2022 memperuntukkan sebanyak 52.2 juta ringgit untuk pembangunan sukan termasuk membina prasarana dan fasiliti sukan di Sabah. Haji Ji turut merakamkan ucapan tahniah kepada semua atlet kerana menjadi wira negara atau rakyat yang terbaik daripada 32 juta penduduk Malaysia untuk mewakili negara ke Tamasya Sukan berprestij peringkat Asia Tenggara itu. Beliau menambah sebahagian besar daripada 42 atlet dari Sabah masih layak mewakili negeri ke Sukan Malaysia yang akan berlangsung di Kuala Lumpur pada September depan. Pada majlis itu, Ketua Menteri turut menyampaikan replika cek insentif kemenangan berjumlah RM70,450 kepada 23 pemenang pingat termasuk dalam acara berpasukan yang mewakili kontingen negara dalam Tamasya Sukan SEA ke-31 di Hanoi baru-baru ini. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah hari ini melancarkan Pelan Perancangan Pembangunan 5 tahun 2022 hingga 2026 untuk membangun dan memantapkan lagi agensi berkenaan. Pengurus Besar SLDB Syahidrul Arjodari berkata, ia adalah pelan yang diilhamkan pengerusi SLDB Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin. Katanya ia akan diterjemahkan untuk dipraktikan oleh barisan pengurusan tertinggi selepas mengambil kira kepentingan semua pihak yang terlibat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Jerayawara Hebahan Pelan Strategik SLDB Siri 1 di Hotel Raya Tabung Haji hari ini. Menurutnya, selari dengan Hala 7 SMJ, ia adalah usaha murni semua warga kerja SLDB yang juga merupakan penyelesaian dalam mendepani apa juga cabaran demi memastikan kelangsungan masa hadapan SLDB. Katanya sebanyak 4 teras utama, 15 strategi, 68 program dan 82 sasaran telah ditetapkan bagi membolehkan SLDB bekerja secara fokus dan bersasar. Syahidrul berkata semua tenaga kerja perlu memainkan peranan dan fungsi serta menunaikan amanah dan kepercayaan kerajaan serta rakyat Sabah. Tiada yang lebih manis bagi seorang pelajar apabila dapat menggembirakan kedua ibu bapa dengan memperoleh keputusan cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia bagi tahun 2021. Lebih sebab lagi, Ahmad Nabil Abidin 18 tahun memperoleh keputusan cemerlang itu ketika beliau berhadapan dengan dugaan apabila ayahnya diserang penyakit stroke pada awal tahun ini. Menurut Ahmad Nabil, dia tidak menyangka dalam keadaan dia diduga tapi masih mampu membuat ayahnya yang sedang sakit berbangga dengannya. Ahmad Nabil berkata dia bertekad untuk terus belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya ingin menjadi seorang doktor. Sementara itu, seorang lagi pelajar cemerlang, Leni Lee Yon Chian, 18 tahun, berkata keputusan cemerlang yang diperoleh itu hasil daripada usahanya selama ini sebelum menghadapi SPM. Leni dari SMK Tinggi Kota Kinabalu memperoleh keputusan 9A tambah dan 1A bulat. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Muhammad Alamin berkata jurang pencapaian SPM 2021 antara sekolah di kawasan bandar dan luar bandar semakin mengecil. Pengarah Pendidikan Sabah Tahniah Jaman memaklumkan pada 2021 seramai 34,438 calon dari sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menduduki SPM berbanding 33,454 calon pada tahun sebelumnya. Manakala Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah akan melancarkan aktiviti pembantras penyeludupan ayam secara besar-besaran menerusi beberapa kaedah secepat mungkin. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan 1, Datuk James Ratib berkata, tindakan itu perlu segera dijalankan berikutan aktiviti penyeludupan haiwan berkenaan dikesan semakin berleluasa. Katanya ia dibimbangi akan menimbulkan masalah bekalan ayam yang besar, terutama kepada rakyat di negeri ini. James berkata antara langkah awal
awal adalah menempatkan pegawai penguatkuasa mencukupi di kit-kit pelabuhan bagi melakukan pemeriksaan yang lebih rapi. Katanya ia bagi memastikan setiap kemasukan kontena di Pelabuhan Sepanggar bebas daripada aktiviti penyeludupan ayam selain memastikan kemasukan ayam berjalan dengan telus serta mematuhi peraturan ditetapkan. James berkata isu halal juga akan turut diketengahkan kerana sekiranya berlaku penyeludupan, status halal bagi bekalan ayam diragui dan dibimbangi mudarat pengguna. Katanya kegiatan penyeludupan di Sabah boleh menimbulkan dua isu yang sangat besar, iaitu melibatkan isu halal dan juga ketirisan. Menurutnya isu penyeludupan ayam ini sudah berleluasa sejak dahulu dan sekiranya tidak dibantras, kegiatan ini akan berlarutan. Seterusnya, 24 jam itu tempoh masa diambil untuk menangkap seorang penjenayah yang mencuri beg sandang milik seorang doktor di sebuah restoran di aeroport Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Selasa lalu. Dalam kejadian jam 1 petang itu, mangsa berusia 33 tahun yang menyedari kejadian itu dilaporkan sempat melihat suspek menaiki sebuah kereta Prodo Viva sebelum membuat laporan polis. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata sebaik menerima laporan daripada mangsa wanita, siasatan terus dijalankan untuk mengesan suspek. Katanya pihak polis berjaya mengesan kenderaan digunakan yang kemudiannya membawa kepada penangkapan seorang lelaki berusia 33 tahun. Hasil tangkapan berkenaan, polis turut berjaya merampas semula beberapa barangan milik mangsa yang dilaporkan hilang dalam kejadian sehari sebelum itu. Menerusi soal siasat yang dijalankan, suspek turut mengaku terbabit dalam 3 lagi kes samun bersenjata yang berlaku di sekitar ibu negeri. Ia membabitkan kejadian di 3 kedai serba neka 24 jam iaitu di Jalan Segama dan Kompleks Api-Api serta Aeroport Tanjung Aru. Semua jenayah samun itu dilakukan suspek seorang diri. Muhammad Zaidi berkata pihaknya bagaimanapun masih menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sama ada suspek terbabit dalam kes lain yang pernah dilaporkan sebelum ini. Katanya ujian seringan air kencing yang dijalankan terhadap suspek turut didapati positif dadah jenis metafetamin. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.